Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Atamanna lakum shifa'ul ajil ma'a usratikum wa akhawatikum. طيب اليوم سنواصل دروسنا في الدرس أول القرية. طيب افتحوا الكتاب صفحة 9 muka surat 9. Al-kitabah penulisan, iqra' thumma uktub, baca dan kemudian tulis. Baik, Ustazah akan baca petikan Arab ini dan terjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Hisham ra'i ma'ruf fi qaryah. Hisham ra'i seorang pengembala lelaki, ma'ruf yang terkenal, fi qaryah di dalam kampung. Yurabbi Hisham anwa' ad-dik wad-dajajah wal-wizzah wara'a baitih. Hisham membela, Yurabbi ni membela, anwa' beberapa jenis, ad-dik ayam jantan, wad-dajajah dan ayam betina, wal-wizzah dan angsa, wara'a baitih, wara'a di belakang, baitih rumahnya. Hi ni maksudnya. Okey. Wa kana yurabbil an'am, dan dia juga membela an'am, haiwan-haiwan ternakan, kal baqar wal jamus wal ghanam. Kal baqar, kaf ni maksudnya, kaf ni seperti, bakar lembu, wal jamus dan kerbau, wal ghanam dan kambing. Walahu mar'a wasi' jiddan, dan dia mempunyai mar'a kandang, mar'a padang ternakan, wasi' jiddan yang sangat luas. Wasi' ni luas, jiddan sangat. Lil abqar haziratan khasatan laha. Lil abqar untuk lembu-lembu, hazirah mempunyai, hazirah ni kandang, sebuah kandang, khasatan laha yang khusus untuknya. Wa kadzalika, dan begitu juga, lil aghnam untuk kambing-kambing, haziratan khasatan laha, untuk kambing-kambing juga terdapat hazirah kandang, khasatan laha yang khusus baginya. Fil mar'a di padang ternakan, a'syab terdapat, a'syab ni rumput, kathifah yang padat, ta'kuluha dimakan olehnya, al-an'am haiwan-haiwan ternakan. Wa fi wasatil mar'a, dan di wasatan, di tengah mar'a padang, dan di tengah padang ternakan, nahrun saghir terdapat, nahrun sungai, saghir yang kecil. Wa tashrab al-an'am ma'un nahr, wa tashrab dan diminum olehnya, an'am haiwan-haiwan ternakan, ma air, nahrun sungai, haiwan-haiwan minum air sungai tersebut. Wa bijanibil mar'a, dan bersebelahan dengan padang terdapat birkah kabirah, birkah kolam, kabirah yang besar. Wa yurabbi Hisham, dan Hisham membela, fiha di dalamnya, asma ikan-ikan, mutanawwi'ah yang pelbagai,
Mithlu, seperti kili wa talafia, ikan keli dan ikan talapia. Baik. Melalui petikan kita baca tadi, cuba jawab soalan dekat bawah. Ajib an as'ilatil atiyah. Jawab soalan-soalan berikut. Yang pertama, Man Hisham? Siapakah Hisham? Alif, ra'i majhul fil qaryah. Pengembala yang tak terkenal di kampung. Ba, ra'i ma'ruf fil qaryah. Pengembala yang terkenal di kampung. Mana? Majhul tadi tak terkenal ataupun tak diketahui oleh orang. Okey. Tengok balik petikan tu. Saya dah terjemahkan satu persatu dah. Okey, nombor 2. Madza yurabbi Hisham wara'a baitih? Apakah yang dibela oleh Hisham di belakang rumahnya? Alif, dikun, wadajajah wal wizah. Apa maksud dia? Boleh refer balik apa yang saya terjemahkan tadi. Ba, al-baqar wal jamus wal ghanam. Okey, yang ketiga, madza yurabbi Hisham fil mar'ah? Apakah yang dibela oleh Hisham di padang ternakan? Alif, dikun wadajajah wal wizah. Ba, baqar wal jamus wal ghanam. Mana satu? Yang keempat, aina yaqa' nahrun saghir? Di manakah terletaknya nahrun, sungai saghir yang kecil? Alif, bijanib mar'ah. Ba, wasatal mar'ah. Yang terakhir, hal yurabbi Hisham asmak? Hal yurabbi Hisham asmak? Adakah Hisham membela asmak, ikan-ikan? Alif, na'am yurabbi Hisham asmak. Ba, la yurabbi Hisham asmak. Okey. Refer balik petikan yang kita dah belajar tadi. Baik, muka surat seterusnya kita masuk bahagian qawaid. Okey, kita masuk bahagian mengenai ismu. Ismu ni ataupun isim ni, macam saya dah ajar sebelum ni, kita belajar tentang dua jenis isim, iaitu kata nama muzakkar am muannas, kata nama untuk lelaki dan perempuan. Kali ni pembahagian untuk bilangan pula. Kata nama yang menunjukkan sama ada mufrad, iaitu tunggal, ataupun kata nama yang menunjukkan musanna, yang menunjukkan dua, ataupun jamak, banyak. Jamak ni mesti lebih daripada tiga ke atas. Baik. Saya terangkan dulu bahagian mufrad. Okey. Tengok pada mufrad. Fallah, seorang petani lelaki. Fallah, seorang petani lelaki. Okey. Jadi dia adalah tunggal. Satu orang petani lelaki. Bustani. Bustan, kebun. Tapi bertambah ya dengan syaddah ni, maka dia akan jadi orang. Okey, dia akan jadi seorang pekebun lelaki. Okey. Yang bawah ni haqlun, sebidang sawah. Okey, ni mufrad bagi lelaki. Bagaimana kalau mufrad tu kita nak mufrad tu kita nak tukarkan kepada dua orang ataupun dua benda, iaitu musanna. Macam mana? Kita tambah sahaja daripada mufrad tu, tambah saja alif nun, dia akan jadi fallahani. Fallahani maksudnya dua orang petani lelaki. Senang tak? Tambah alif nun je, dia akan jadi musanna, iaitu dia terus ubah maksud dia jadi dua orang petani lelaki. Bustani, tambah alif nun, dia akan jadi bustani ya ni, dua orang pekebun lelaki. Ni bila tambah alif nun, dia akan jadi dua orang. Okey, seterusnya haqlun, tambah alif nun, dia akan jadi dua juga, musanna. Haqlani, dua bidang sawah. Okey,
Tengok kepada jamak pula. Apa-apa pun kita ambil daripada perkataan mufrad awal dia. Jangan ambil daripada musanna, ambil daripada mufrad. Okay, daripada mufrad fallah ni, tambah sahaja waw nun, dia akan jadi fallahun. Dia akan jadi jamak, ramai. Ramai petani-petani lelaki. Okay, bustani. Tambah waw nun jadi bustaniyun. Ramai pekebun-pekebun lelaki. Okay, haqlun tak tambah waw nun. Kenapa? Okay, saya akan terangkan kemudian. Kenapa haqlun ni kenapa tak tambah waw nun pula? Kenapa jadi hukul? Okay, saya akan terangkan kemudian. Ke surat sebelah kita akan belajar lebih detail mengenai jamak. Okay, haqlun. Untuk jadikan dia jamak, dia akan jadi hukul. Hukul maksudnya banyak bidang sawah. Lebih daripada 3. Baik. Faham tu? Okey. Saya nak terangkan sikit. Tadi kita dah belajar tentang mufrad ni. Fallah, bustani. Kan? Fallah, bustani ni lelaki. Macam mana pula kita nak jadikan, nak kenal pula mufrad untuk perempuan? Okey. Daripada fallah ni kan petani lelaki. Petani lelaki kan. Tambah sahaja ta marbutah. Tambah sahaja ta marbutah kat belakang ni. Terus jadi petani perempuan. Seorang petani perempuan. Kenapa seorang? Sebab dia mufrad. Mufrad. Seorang petani perempuan. Tadi bustani ni seorang pekebun lelaki kan. Tambah sahaja ta marbutah, dia akan jadi seorang pekebun perempuan. Okey, macam mana pula mufrad perempuan ni, falahatun ni, kita nak jadikan dia musanna, jadikan 2 orang. Macam mana? Ingat tak? Musanna ni tips dia, nak ingat senang je. Tambah sahaja alif nun, terus akan jadi musanna. Okey. Okey, tambah saja alif nun. Dia akan jadi fallaha. Okey. Tamah butah ni kita hazafkan. Tak payah hazafkan. Kita lebarkan dia. Buka dia jadi fallaha. Tambah saya alif nun. Fallahatani. Jadilah 2 orang petani perempuan. Sama juga dengan bustani ni. Bustani. Okey, bustaniyah ni kan seorang pekebun perempuan. Seorang pekebun perempuan, betul. Tambah saja alif nun. Dia akan jadi bustaniyatun kan. Bustaniyatun. Buangkan ta tu, jadikan ta maftuhah yang terbuka tu. Tambah saja alif nun, akan jadi bustaniyatani. Okey, maka jadilah 2 orang pekebun perempuan. Untuk jamak, dia akan jadi jamak muannas salim. Sebab kan falah ni kan perempuan. Kalau jamak pula, yang pentingnya adalah kita tambah, kalau perempuan, laki tambah waw nun. Perempuan tambah alif ta. So, saya akan terangkan lagi lebih detail kat muka surat seterusnya. Okey. Jadi okey, jap. Astaghfirullahaladzim. Maaf. Sekejap ya.
Okey, falah ni tadi, ya Allah, dah jadi lain dah. Okey. Falahatun kan? Sama juga, kita buang ta ni, bukakan dia jadi falah. Okey, kalau jamak ni falahatun tambah dengan alif ta. Pertama sekali kita buangkan ta marbutah tu. Buang ta marbutah. Ni ta marbutah ni kita buang. Kemudian tambahkan alif ta. Dia akan jadi falahats. Bustani. Yatun kan? Maaf. Tambah alif ta. Dia akan jadi bustani yatun. Tapi buang ta marbutah. Tambah alif ta. Jadi bustaniyat. Okey, faham tu? Baik. Okey, sekarang saya masuk muka seterusnya. Kita masuk bahagian jamak lebih details. Okey, jamak ni terbahagi kepada 3, iaitu jamak muzakkar salim, jamak muannas salim dan jamak taksir. Okey, tadi muannas salim saya terangkan sikit kan? Saya akan terangkan lebih details. Okey. Apakah itu jamak muzakkar salim? Jamak muzakkar salim adalah untuk lelaki. Dah kata muzakkar. Muzakkar untuk lelaki lah. Jamak untuk lelaki. Kata nama yang lelaki. Okey. Contoh, falah. Kan kita dah belajar tadi. Falah maksudnya petani, seorang petani lelaki. Tambah waw nun, dia akan jadi falahun. Ramai petani-petani lelaki. Okey, bustaniyun tadi apa? Seorang pekebun lelaki. Tambah waw nun jadi bustaniyun. Ramai pekebun-pekebun lelaki. Qurawi maksudnya seorang orang kampung ataupun penduduk kampung. Tambah, tapi untuk lelaki, seorang penduduk kampung lelaki. Tambah waw nun, dia akan jadi qurawiyun. Ramai penduduk kampung lelaki. Okey. Ini adalah muzakkar salim. Kena ingat muzakkar salim ni sampai bila-bila pun awak kena tambah waw nun saja. Tak boleh tambah benda lain. Waw nun saja, okey? Okey, kemudian kita masuk bahagian muannas salim. Macam saya terangkan tadi, mesti tambah alif ta. Sampai bila-bila pun mesti tambah alif ta, tak boleh tambah waw nun ataupun yang lain-lain. Baik. Okey, apa itu jamak muannas salim? Jamak muannas salim ialah kata jamak kata nama yang ramai ataupun banyak untuk orang perempuan. Okey, mesti kata nama untuk orang perempuan. Muannas kan perempuan. Ni macam saya terangkan tadi, falahatun maksudnya seorang petani perempuan. Tambah alif ta, maka jadi falahat. Ramai petani-petani perempuan. Bustaniyah, seorang pekebun perempuan. Tambah alif ta, bustaniyat. Jadi ramai pekebun-pekebun perempuan. Baqaratun. Baqaratun. Kenapa baqaratun tergolong kat dalam muannas? Baqaratun apa tadi? Lembu. Okey, bila ada ta marbutah ni, maksudnya dia adalah kalimah lil muannas, maka untuk jamakkan dia tambah saja alif ta, maka jadi baqarat. Banyak lembu-lembu. Okey. Sekarang
jamak taksir pula. Okey, jamak taksir ni dia berbeza dengan muzakkar salim dengan muannas salim. Muzakkar salim mesti tambah waw nun, muannas salim alif ta. Taksir dia tak menentu, dia berubah-ubah. Okey, yang pasti taksir ni bukan tambah waw nun ataupun alif ta, lain daripada tu. Okey, contoh mazra'ah. Okey, mazra'ah kita nampak macam kalimah ni kalimah muannas. Tapi kita kena tahu mazra'ah ni tak boleh dijamakkan menggunakan jamak muannas salim. Okey, sebab dia ni tergolong dalam jamak taksir, maka dia akan jadi mazari'. Okey, kat sini dia buang dia tambah alif kat tengah-tengah selepas zai, dia buang ta marbutah. Kemudian dia tukarkan baris ra baris bawah jadi mazari'. Okey. Taksir ni dia ada beberapa bentuk. Ada yang buang huruf, ada yang tambah huruf, ada yang ubah baris. Dia tak menentu. Macam mana kita nak tahu? Semua tu dah ditetapkan. Jadi kena banyak-banyak membaca kamus ataupun rujuk kamus. Okey. Sebab dia taksir ni dia unik, dia berbeza. Dia banyak bentuk. Kita tengok bustan. Bustan ni apa? Kebun. Walaupun kita nampak sini macam muzakkar, tapi kita tak boleh guna jamak muzakkar salim. Sebab bustan ni adalah tergolong dalam jamak taksir. Maka apabila dia dijamakkan, maka dia akan jadi basatin. Basatin. Okey, tengok situ. Dia tukarkan baris ba tu daripada dhammah kepada kasrah. Kemudian selepas sin dia tambah alif. Selepas sin dia tambah alif, kemudian ta, ya dan dia tambah ya tengah ni, lepas tu nun. Jadi basatin, banyak kebun-kebun. Haqlun, tadi haqlun ladang. Bila kita nak jamakkan dia jadi hukul, tambah waw kat sini, tukar baris ha dan qaf tu dia tukar baris dhammah. Okey. Jadi ini kena banyak rujuk kamus. Baik. Ke surat seterusnya. Ustazah akan bagi kamu latihan lagi berkaitan dengan jamak mufrad dan musanna tu supaya kamu lebih mudah ingat. Baik, sekarang kita masuk bahagian a'dad. Apa makna adad? Adad bermaksud bilangan ataupun nombor. Nombor-nombor sebelum ni kita dah belajar. Mungkin waktu sekolah dulu dah belajar nombor 1, 2, 3, 4, 5. Sem lepas pun dah belajar kan. Sekarang ni untuk bab 1 TAC 151 ni kamu dah kena start hafal bilangan mulai 100 sampai 1000 untuk bab 1. Nanti akan tambah lagi. Jadi hadamkan betul-betul 100 sampai 1000 ni. Okey. 100 bahasa Arab mi'ah. 200 mi'ata ni. Nampak mi'ah tadi tambah saja alif nun jadi 200. Ni musanna lah ni. Okey. 300 salasu mi'ah. 400 arba'u mi'ah. 500 khamsu mi'ah. 600 sittu mi'ah. 700 sab'u mi'ah. 800 samanu mi'ah. 900 tis'u mi'ah. Belakang ni mi'ah. Mi'ah tu maksud 100 lah. Yang terakhir 1000 alf. Okey, alf. Alf ni 1000. Okey. Mohon semua pelajar hafal 100 sampai 1000 buat masa ni.
Baik. Tengok ni. Ini bagaimana kita nak tulis 100 dalam bahasa Arab, 101 dalam bentuk tulisan. Dia akan bermula sebelah kiri kita. Letaklah 1, 0, 1. 100, 1. 101 macam mana? Mula sekali kita tengok sebelah kanan. Untuk sebelah kanan ni, okey, kamu buat 100 wa ni dan 1. 100 bahasa Arab mi'ah. Wa dan wahid. 100 dan 1 tu maksudnya 101 lah. Mi'ah wa wahid. Jadilah 101. Okey, nombor 2, 203. Okey, untuk yang bilangan nombor ni kan, sebenarnya kedudukan dia sama je dengan bahasa Melayu. Kamu tengok 203 ataupun 101 tadi. Okey. Bahasa Melayu 101 macam mana tulis dia? Satu. Betul tak? Kalau Arab pun macam tu juga. Arab pun dia akan jadi 100 titik 1. Tu kalau 101. Kalau 203 kan, 203 kedudukan dia pun sama, mesti letak 2 0 titik 3. Sama tak? 2 kat sini, 2 kat sini, 0 kat tengah, 0 kat tengah, 3 kat sini, 3 kat sini. Sama kan? Lepas tu nak di dalam perkataan pula, kamu pun tulislah. Pertama sekali kamu tengok yang paling besar. Paling besar 200, betul tak? 2, angka 2 ni. 2 ni tempat digitnya jadi 200 lah kan? 200. Okey, 200 bahasa Arab apa? Mi'atani. Okey, kemudian tengok ni 0 biar je lah. 0 ni kamu letak wa salasa 3. Bahasa Arab 3 apa? Salasa. Wa salasa. Okey, boleh. Mi'atani wa salasa. Tengok pula contoh yang bawah ni. Bawah ni sebenarnya silap tau. Dia punya angka yang ni silap 987 kan ni. Sebenarnya nak cakap 404. Okey, jadi 404 Okey, 404. Bahasa Melayu 404. Okey, dia sama juga tempat dia. 4 titik 4, kedudukan sama. Lepas tu kamu tengok yang paling besar. Paling besar 400 dulu. 400 bahasa Arab apa? Tengok balik. Arba'ah. Arba'ah bahasa 4 kan? Tapi kalau untuk kita nak tambahkan ratus, dia akan jadi arba'u. Arba'u tambah saja mi'ah. 400. 0 tu kamu tak jua. 4 bahasa Arab apa? Ambil yang paling kecil balik. Arba'u mi'ah. 4 bahasa Arab arba'atun. Senang tak? Jadi arba'u mi'ah
wa arba'atun. Mana tadi? Okay, contoh contoh saya kasih lain. So saya kasih contohnya nombor tadi dia tulis kat sini berapa? Dia tulis kat sini tadi 987. Okay. 987. Okay, bahasa Arab dia sama juga kedudukan dia. 9 Allah Akbar. Sekejap 9. Ya Allah, dan 9 berapa tadi? 987. 987. Okey. Ya Allah, sekejap Ni apa benda lah dia tulis ni. Kenapa lah laptop ni? Sekejap ya. Dia dah start tak betul ni. Okey, 9 8 7. Apa jadi macam ni? Tak ada elok je. Okey. 9 8 7. Baik, 987 kalau bahasa Arab dia dalam tulisan perkataan akan jadi mula sekali ambil huruf paling besar tempat ratus. Pertama sekali ambil tempat ratus. 900 apa dia? 900 tis'ah kan? Bahasa Arab tis'ah. Yang kamu belajar tis'ah. Buang tambah buta, ain ni jadi pas depan, tis'u tambah je ratus, tis'u mi'ah. Setiap kali habis ratus ke apa tempat-tempat digit dia, kamu kena tambah wa. Wa. Okay, yang kedua kecil, tempat yang kedua terbesar, puluh. 87. Kan? 87, bila masuk 87 ni, dia kena tengok satu biji 87 ni. Okay, bila 87, ambil yang kecil dulu. Bila kita nak kira yang 10, kena kecil pula. Yang kecil 7. Sab'ah kan? Kecil. 7. Sab'atun. Wa. 80 bahasa Arab. Samaniyah jadi samanun. Nun. Jadilah tis'u mi'ah was-sab'ah was-samanun. Okay, Zaka ajar lagi bahagian nombor ni lebih details supaya kamu lebih mudah ingat dan faham. Okay,
Sekarang kita dah habis untuk bab 1. Diminta kalian buat tadribat, iaitu exercise. Hayya nuraji ad-dars. Mari kita ulang kaji sama-sama. Ikhtar ijabatus sahihah. Pilih jawapan yang betul. Okey, yang pertama village. Village maksudnya apa? Kampung. Apa? Kampung bahasa Arab. Kita dah belajar kan? Alif ke, ba ke, jim. Korea. Dalam bahasa Arab bihafil kaf ke, qaf ke, kaf ke, kha. Ingat balik, refer balik buku. Nombor 2, patron ataupun patron ni apa nama, pengembala. Pengembala alif ke, ra alif hamzah ya ke, ba ra alif ain ya ke, atau jim ra alif ghain ya. Macam mana ejaan sebenar? Yang ketiga, farmer. Farmer ni petani. Petani. Alif ke yang betul, ba ke yang betul, jim ke jim. Okay, yang keempat, apa nama ni, bus. Pekebun. Pekebun, macam mana? Alif ke, ba ke, jim. Yang nombor 5, sungai. Nahrun ke, nahar ke, nahar. Alif ke, ba ke, jim. Okay. Ingat semula. Okay, yang terakhir ni wafik. Wafik ni maksudnya padankan. Contohnya, ada persoalan. Aina qaryatuka? Di manakah kampung awak? Macam mana nak jawab? Nak jawab al-jaw fi qaryati mu'tadil ke, qaryati fi batu pahat Johor ke, yurabbi jadi al-baqar wal ghanam. Gariskan je. Okey. Yang kedua, kaifa al-jaw fi qaryatik? Bagaimanakah cuaca di kampung awak? Jawapan yang sesuai apa? Atas sekali ke, tengah ke, bawah? Gariskan. Yang terakhir, hal fi qaryatik bustan fawakih? Adakah di kampung awak terdapat bustan, kebun buah-buahan? Okey, mana satu jawapan yang tepat dan sesuai? Okey, pilih. Ada lagi satu. Maza yurabbi jadduk? Di mana? Maza, apakah? Yurabbi, yang dibela, jadduk, oleh atuk awak. Atuk awak bela apa? Mana jawapan yang sesuai? Pilihlah jawapan yang sesuai. Gariskan je. Taib. Hadza faqat minni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila liqa.